Ahmad Maslan diarah tarik pencalonan. Najib bengang, Menteri PN terus gagal tadbir negara. Warisan tolak MOU bersama kerajaan. Najib akan bangkit pada PRU15. Ahmad Maslan wajar menarik diri sebagai calon timbalan Speaker Dewan Rakyat, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Puat Zarkashi. Puat berkata, beliau dimaklumkan nama Ahmad dicadangkan oleh Perdana Menteri yang juga Naib Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob. Namun katanya Ahli Parlimen Bersatu berkemungkinan tidak menyokong pencalonan itu. Ahmad Maslan wajar tarik diri dan batal hasrat tanding jawatan timbalan Speaker pada bulan Oktober nanti, kata Puat di Facebook. Beliau mendakwa pengundian minggu lalu untuk memilih timbalan Speaker ditangguhkan kerana sokongan untuk Ahmad daripada Wakil Rakyat Bersatu tidak solid. Kalangan mereka melihat Ahmad sebagai antara pemimpin UMNO yang tidak menyokong Presiden parti itu, Muhyiddin Yassin, sebagai Perdana Menteri sebelum ini. Ada komen penyokong Bersatu, kalau kau tidak sokong, kenapa kami kena sokong? Katanya. Malah Puat berkata, tiada jaminan Ahli Parlimen Pakatan Harapan akan menyokong Ahmad walaupun pembangkang akan diberikan satu kuota jawatan timbalan Speaker. Apakah itu kosmetik? Sebab itu lebih baik tarik diri dan jauhkan diri daripada politik kosmetik, katanya. Jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat kosong apabila Azalina Othman Said meletak jawatan selepas Muhyiddin berundur sebagai Perdana Menteri setelah 15 Ahli Parlimen UMNO menarik balik sokongan kepada beliau. Selain Ahmad, Ahli Parlimen Teluk Intan Ngah Komeng daripada DAP turut dicalonkan untuk jawatan timbalan Speaker oleh Blok Pembangkang. Undian sepatutnya dibuat Selasa lalu, namun pada petang itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan pengundian ditangguhkan hingga sesi akan datang. Wan Junaidi berkata, penangguhan itu dibuat bagi meminda perlembagaan untuk memperuntukkan pemilihan 3 timbalan Speaker bagi Dewan Rakyat berbanding 2 ketika ini. Satu daripada kekosongan jawatan itu dijangka diisi oleh Wakil Pembangkang. Datuk Seri Najib Razak berkata, langkah untuk menaikkan had statutori hutang negara boleh dielakkan oleh Malaysia. Namun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang separuh masa yang berpanjangan menyebabkan sasaran keluaran dalam negara kasar KDNK dalam bajet 2021 dipotong separuh daripada 7.0% kepada 3.5%, manakala defisit bajet terpaksa dinaikkan 2 kali. Bekas Perdana Menteri itu berkata, tapi itu semua sudah berlaku dan menjadi sejarah kegagalan. Yang paling penting sekarang ialah bantu rakyat serta perniagaan supaya ekonomi boleh bergerak dan memulih secepat mungkin. Lepas pulih, baru fokus untuk turunkan semula nisbah hutang ke paras 48% seperti sebelum PRU14, katanya. Beliau mengulas cadangan kerajaan untuk meningkatkan had siling kumpulan wang daripada 65 bilion ringgit ketika ini kepada 110 bilion ringgit, serta had statutori hutang negara adalah bertujuan untuk menyokong rakyat dan perniagaan apabila ekonomi negara dibuka semula sepenuhnya. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, peningkatan had siling dan had statutori hutang negara yang baru itu akan dibuat sejurus menerima kelulusan Parlimen. Dengan kelulusan Jemaah Menteri, kita tingkatkan had siling kumpulan wang daripada siling perbelanjaan 65 bilion ringgit kepada 110 bilion ringgit, manakala had statutori hutang negara akan dinaikkan daripada 60% daripada keluaran dalam negara kasar kepada 65%, katanya pada program terbitan RTM. Sebelum ini Najib pernah berkata, sekiranya menghargai nyawa manusia, sayang pada rakyat serta negara dan menghormati undang-undang, Kerajaan Perikatan Nasional sepatutnya membawa usul ke Parlimen untuk menaikkan had hutang kepada KDNK. Dengan ini, kerajaan boleh meminjam lebih untuk bantu rakyat secara sementara dan tidak melanggar had hutang yang ditetapkan oleh Parlimen. Kata beliau, inilah sebab satu persatu hospital perlu minta pihak swasta untuk sumbang kontena untuk simpan mayat. Hospital-hospital kerajaan tak cukup oksigen concentrators dan kerajaan tidak mampu lebih membantu rakyat untuk menghadapi lockdown yang amat ketat untuk 14 hari sahaja bagi meredakan keadaan wabak penyakit berbahaya yang sudah menjadi antara paling parah dalam dunia. Masa PRU14, Kerajaan Barisan Nasional telah berjaya turunkan nisbah hutang ini ke 48.7%, jauh di bawah had 55% yang ditetapkan, tetapi dinaikkan sampai 54.4% semula masa Kerajaan Pakatan Harapan tumbang, katanya menerusi satu catatan di Facebooknya.
Lalu Kerajaan Perikatan Nasional berjaya luluskan usul dalam Dewan untuk naikkan had 55% ini ke 60% untuk membuka ruang keuangan untuk lebih membantu rakyat. Namun had ini telah dicecah Kerajaan Perikatan Nasional, katanya. Presiden Warisan Syafiee Apdal berkata tidak perlu bagi pihaknya menandatangani persefahaman MOU untuk melakukan pembaharuan di negara ini. Katanya usaha membantu rakyat juga tidak harus terbatas di kawasan yang wakilnya telah menandatangani perjanjian berkenaan. Ia sepatutnya tidak menjadi halangan dalam soal membantu rakyat hanya kerana warisan tidak menandatanganinya. Marilah kita menghulurkan bantuan kepada negara ini bukan hanya untuk bantuan makanan tetapi juga peluang pekerjaan. MOU berkenaan tidak boleh dijadikan prasyarat untuk membantu rakyat negara ini walau di mana pun, dan ianya juga bukan semestinya ditandatangani untuk melaksanakan pembaharuan di negara ini biar kita mempunyai lebih banyak ketelusan di parlimen, katanya dalam kenyataan. Syafiee yang juga ahli parlimen sempurna berkata demikian mengulas kenyataan veteran DAP Lim Kit Siang yang menyeru parti pembangkang lain seperti Warisan, Pejuang serta Parti Muda supaya turut menandatangani MOU dengan kerajaan. Syafiee berkata Warisan tidak mempunyai sebarang masalah untuk menjalinkan kerjasama dengan kerajaan bagi membantu rakyat, tetapi tidak semestinya perlu menandatangani apa-apa memorandum. Katanya peranan pembangkang untuk melaksanakan semak dan imbang akan menjadi lemah sekiranya pendekatan MOU berkenaan digunakan. Kita tidak mahu terikat dengan perjanjian seperti itu. Kita mahu melaksanakan semak dan imbang terhadap kerajaan. Kerana itulah sebab utamanya kewujudan pembangkang. Dalam soal wabak penyakit berbahaya ini juga, saya tidak melihat negara lain seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat atau mana-mana negara maju lain yang kerajaannya melaksanakan MOU dengan pembangkang sebagai langkah gencatan politik. Jadi kenapa perlu ada tekanan kepada Warisan atau ahli parlimen lain untuk menandatangani MOU? Soalnya. Najib Razak tidak menolak kemungkinan bertanding pada pilihan raya umum ke-15 meskipun disabit atas kesalahan rasuah oleh Mahkamah Tinggi dan berdepan pelbagai perbicaraan lain, lapor agensi berita Reuters. Namun apabila ditanya sama ada beliau akan bertanding pada pilihan raya yang tempohnya berakhir 2 tahun lagi, Najib berkata mana-mana ahli politik mahu terus memainkan peranan, pastinya mahu kerusi di dalam parlimen. Tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib atas kesalahan penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram berhubung dana RM42 juta SRC International Sendian Berhad. Najib telah mengemukakan rayuan terhadap keputusan itu. Selain kes SRC, Najib menghadapi beberapa kes mahkamah berhubung dana 1MDB. Ahli Parlimen pekan itu telah menolak semua tuduhan itu. Dalam wawancara dengan Reuters, Najib berkata soal sama ada beliau layak bertanding dalam PRU akan datang tertakluk kepada tafsiran peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Ia tertakluk kepada tafsiran dari segi undang-undang, perlembagaan dan apa yang berlaku semasa perbicaraan, katanya. Kerajaan Barisan Nasional pimpinan Najib kalah mengejut pada pilihan raya umum 2018 kepada Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimanapun, kerajaan pimpinan Mahathir hanya bertahan selama 22 bulan berikutan langkah syaratan yang menyaksikan Muhyiddin Yassin membentuk kerajaan baru dengan sokongan UMNO. Kerajaan Muhyiddin runtuh selepas Najib dan beberapa ahli parlimen UMNO menarik sokongan mereka. Bagaimanapun, menurut Reuters, Najib enggan mengulas lanjut bagaimana beliau keluar daripada halangan perlembagaan itu. Najib dalam wawancara itu mengatakan beliau telah berbincang dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri tentang peranannya dalam kerajaan. Sebelum ini, media melaporkan Najib boleh diletakkan sebagai penasihat ekonomi. Namun, bekas Perdana Menteri itu tidak memaklumkan beliau akan menerima sebarang jawatan. Sebaliknya, keutamaan Najib adalah membersihkan namanya. Beliau turut berpendapat penguasaan kembali UMNO bagi menjamin kestabilan politik sementara dan beliau tidak akan mendesak pilihan raya seperti yang dilakukannya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin.